Baiklah, saya kesempatan untuk bersama dengan Prof kita mulakan untuk mengiringi perjalanan beliau menemani kita di IKIM FM waktu ini. Apa dan alhamdulillah kesempatan untuk kedua musik kalian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, saya kira apa tu perjalanan ataupun misi Prof ke IKIM FM juga kita temani sepanjang perjalanan untuk waktu ini ke Konti. Walau bagaimanapun ini ceritanya paling menarik. Kasih sayang kehidupan itu nak dengar daripada Prof tu. Mungkin sedikit mukadimah yang nak kita sampaikan sebelum Prof ke konti kita waktu ni. Silakan Prof. Terima kasih Farus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para pendengar, saya terpanggil nak bercakap tentang kasih sayang dalam kehidupan kita hari ini. Kerana bila kita renung balik hidup kita sebenarnya penuh dengan kasih sayang Allah. Daripada saat kita dijadikan sebagai satu zuriat dalam rahim ibu kita, dengan kasih sayang Allah dan juga kasih sayang ibu bapa kita menjadikan janin tumbuh dengan baik, dan bila melahirkan pun bila keluar bayi itu diberi azan dengan kasih sayang Allah dan ibu bapa, dan juga pelukan ibu, dan bayi itu lahir dengan baik, dan kajian menunjukkan bayi yang lahir dengan penuh kasih sayang insya-Allah akan cepat pembesarannya. Dan kita lihat pula apabila seseorang kanak-kanak tu dilahirkan dan membesar di sekolah tadika, di sekolah rendah, di sekolah menengah, di universiti, semuanya perlukan kasih sayang. Dalam masa guru memberikan pelajaran, semua perlukan kasih sayang. Dan kita perhatikan, bila kita lihat kepada kecamuk dunia ini, kita tanya, adakah ada kasih sayang dalam proses yang sedang berlaku? Perhatikan bila kita dapat kekejaman, ketidakadilan, kemarahan, semua kerana kurang kasih sayang. Sebab itu, kasih sayang ini satu faktor yang sangat penting, dan saya menyeru pada diri saya dan semua keluarga dan kawan-kawan dan para pendengar. Dalam seharian kita, macam mana kita punya modus operandi kita? Adakah dalam penuh kasih sayang ataupun dengan kemarahan, kebencian, kedendaman, nak lawan orang? Adakah macam itu? Itu yang kita hendak, Farus. Ya, dan juga saya terpanggil hari ini kerana ada semalam saya berceramah pada kumpulan pegawai kerajaan yang agak tinggi, dan bercakap tentang bagaimana doktor-doktor yang bertugas, terutamanya houseman yang baru bekerja. Saya amat sensitif pada perkara ini kerana kadang-kadang kita tahu untuk orang jadi doktor tu dah belajar teruk. Sepatutnya bila seorang jadi doktor, dia seronok jadi doktor first time tu. Penat belajar Farus jadi doktor, tapi bila jadi houseman tiba-tiba tidak dilayan dengan baik, ataupun terlampau teruk bekerja, dan kadang bekerja on call satu malam tak tidur, kemudian besok bekerja lagi sampai petang. Dan saya pernah dengar ada yang aksiden dan meninggal kerana bawa kereta tidak terlaju. Dan saya perhatikan siapa yang bertugas di hospital ni patut bertugas dengan penuh kasih sayang, memberi rawatan pada pesakit. Dan kalau kita tak tidur, Fairuz, sebenarnya kajian menunjukkan siapa yang tidak tidur satu malam, status minda dia macam orang mabuk. Kerana kita perlukan tidur untuk merehatkan tubuh badan kita dan saraf kita. Jadi bila kita dalam keadaan mabuk, macam mana kita beri rawatan yang baik? Sebab itu saya menyeru kepada semua doktor-doktor dan juga ketua jabatan yang menjaga kebajikan doktor-doktor plastik yang baru masuk ni, yang baru nak mula bekerja dalam kerja mereka, untuk melihat anak-anak ni dengan penuh kasih sayang. Bayangkan macam anak kita, houseman semua ni. Janganlah kita terlampau mengikut undang-undang manusia. Kadang undang-undang manusia ni dia kata, okey, mesti kerja from 9 to 5 ini dan sebagainya. Itu undang-undang manusia. Tetapi undang-undang kemanusiaan, kita harus menjadi insan dulu. Kalau kita nak tahu doktor bertugas dengan baik memberi sifat keinsanan kepada pesakit, doktor-doktor juga harus dilayan dengan sifat keinsanan. Dan tidak bererti apabila doktor yang baru, pangkat paling rendah, mereka harus menerima semua marah, tidak layan dengan baik. Pada saya itu satu budaya yang tidak Islamik. Sebab itu dalam Islam ini indah, kita nak menunjukkan betapa lagi dekat seseorang itu dengan Allah, lagi kuat keislaman mereka, lagi cemerlang mereka dalam melakukan kerja, bukan hanya dari segi teknikal, tapi dari segi kerohanian, dari segi keberkesanan mereka dalam melayan seseorang. Kita tahu kalau kita jumpa seseorang itu, kenapa kita cepat nak marah dengan dia? Kerana kita tahu bila seorang itu sedang berurusan dengan kita, bukan dengan penuh kasih sayang, kita akan cepat terasa hati. Betul, Farus? Katakanlah,
kalau saya kata saya tekankan, komunikasi ni sebenarnya 7% perkataan, 38% ialah intonasi, dan 55% fisiologi ataupun status badan kita. Fisiologi tu macam maknanya kalau kita sedang gembira, tengah ketawa-ketawa, kita cakap perkataan yang tak bagus, macam kita kata tak pandailah awak ni, tetapi kita cakap dengan nada ketawa, intonasi yang ceria, orang tak marah. Tetapi kalau kita sebut perkataan awak bagus, tetapi intonasi kita macam marah, dan juga fisiologi dengan muka masam, itu tidak berkesan. Sebab itu kalau fisiologi kita dalam keadaan kasih sayang, intonasi kita dalam kasih sayang, perbuatan kita sebut dengan kasih sayang, Masya Allah, seluruh negara, seluruh dunia ini akan menjadi lebih baik. Dan salah satu perkara yang kita terpikat dengan seseorang dengan kasih sayang mereka berikan. Ya, jadi saya serulah kepada kalau direktor berurusan dengan orang, kita sebut 4-5 perkataan ni. Apakah kasih sayang akan buat? Atau 4 perkataannya. Bila kita nak marah ke dengan sesiapa, tanya, apakah kasih sayang akan buat dalam hal ini? Contohnya pekerja kita buat salah. Kita bayangkan pekerja kita tu anak kita atau adik kita atau makcik kita. Adakah kita akan melayan mereka seperti mana kita melayan mereka sekarang? Kenapa kita harus melayan manusia berdasar berlainan jika mereka bukan pertalian darah dengan kita? Kerana mereka bukan anak kita, kenapa? Sedangkan semua manusia adalah sama, mempunyai perasaan, emosi dan keperluan yang sama. Macam mana kita nak dilayan, macam itu kita harus melayan orang. In fact, dalam organisasi yang penting ialah kita melayan orang lebih baik daripada orang kita ingin dilayan. Wallahu a'lam. Ya, saya. Apa itu tadi intro untuk apa yang kita sampaikan pagi-pagi ni, Islam itu indah, tentang kasih sayang kehidupan. Saya kira kalau berkasih sayang itu sebenarnya bakal banyak menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita, apa yang kita lalui sehari-hari dan apa yang kita lalui dalam setiap detik. Dan mungkin Prof akan bersama kita sebentar saja lagi untuk ke udara, selain pada mengundang interaksi daripada pendengar yang letak sama-sama bersama dengan Prof sebentar lagi. Apapun kita akan bertemu seketika, Prof. Ya, boleh. Okey, insya-Allah kembali selepas ini untuk anda teruskan setia bersama kami di KMFM, pilihan utama anda. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمباه كلام 91.5 FM. Keindahan, kedamaian, ketenangan, semua diuji Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baiklah, saya kembali ke udara untuk waktu ini bersama dengan Profesor Dr. Muhayyab. Kasih sayang kehidupan. Dan kalau anda masih ingat 2 siri kita bawakan dalam segmen Islam itu indah, yang mana kita cerita tentang pasangan kehidupan. Dan sudah tentunya kalau cerita tentang pasangan memang sinonim dengan kasih sayang. Prof, Hello? Hello, Assalamualaikum.
Okey, insyaAllah kita akan beristirahat seketika, kembali selepas ni untuk bersama di talian ya, untuk mereka yang nak berinteraksi 6205-1500 maupun untuk mereka yang kiranya ada kemusykilan berkaitan dengan kepakaran oleh Profesor Dr. Mahaya sendiri, dialu-alukan sebentar lagi. Apapun terus setia bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Baiklah, saya kembali untuk pertemuan kita pagi ini dan kesempatan bersama dengan Profesor Dr. Mahaya dah secara langsung di IKIM FM, apapun alu-aluan seperti biasa untuk bersama dengan Prof, untuk mereka yang ingin berinteraksi diberi peluang untuk ke udara mesti talian dan juga pesan ringkas. Saya kira untuk kita mulakan bersama dengan pendengar kita, molek kalau kita bersama dengan satu pesan ringkas sampai awal-awal lagi dah kirimkan ya, daripada Nurul Wahidah Sulaman. Assalamualaikum Prof. Saya ni kadang-kadang tak sabar. Okay. Bila tertekan dengan keadaan sekeliling, ada masalah, saya cuba juga untuk jadi sabar dengan beristighfar, mengingati Allah SWT, dan saya dapat rasa ada kelainan. Mungkinkah langkah yang diambil oleh Nurul Wahidah boleh dapat sama-sama kita kongsikan? Silakan Prof. Terima kasih. Tepat sekali. Saya pun memang orang tak sabar, Fairuz. Memang siapa kita yang sabar ya? Selalunya bergantung kepada macam mana kita masa kecil dulu. Apakah role model yang kita lihat? Kalau kita dah boleh keluarga yang tenang, memang bila besar pun jadi tenang. Tapi kalau keluarga kita orang yang mungkin nak cepat, semua mesti betul, so kita tak sabar. Dan kadang-kadang masa kita muda lah Fairuz, kita nak orang macam kita. Ini satu benda yang saya belajar lah. Umur dah 50 tahun yang baru perasan ya, manusia ni jadikan berlainan. Dan kalau kita nak orang semua macam kita, memang tak boleh. Dari segi genetiknya, dari segi environmentnya berlainan. Jadi orang yang kita nak tahu, Wan tadi, masalah tak sabar dengan diri dia ke dengan orang? Selalunya dengan orang lah. Jadi kalau kita boleh menerima manusia seadanya, boleh. Memang kita boleh istighfar, boleh baik, betul. Tetapi ingat, bila kita istighfar tu betul-betul istighfar. Istighfar maknanya kita rasa malu dengan Allah. Kenapa kita timbul kemarahan? Kita tahu marah itu disebabkan syaitan. Ya. Jadi kalau kita dalam keadaan tak sabar, kita tahu fikiran kita pun berdasarkan syaitan dan nafsu. Jadi kalau kita istighfar, kita tahu syaitan lari, dan kita istighfar betul-betul faham makna, insyaAllah okey. So saya setuju banyakkan istighfar, dan saya rasa key yang pertama menerima manusia seadanya. Dan jangan harap orang macam kita. Tak adalah jadi masalah pula kita untuk betulkan manusia lain. Dan kita bersama pemanggil kita yang penanti-nanti untuk bersama dengan Profesor Dr. Mahaya waktu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya berita. Alhamdulillah sihat. Doktor, apa khabar? Ya, sihat Alhamdulillah, syukur. Silakan. Saya Jamnah dari Johor Bahru. Ya, Jah. Saya ingin beri pandangan sikit lah doktor. Sila. Dalam pada tu kita ucap tahniah lah. Ramainya sekarang anak Melayu dah melibatkan diri dalam bidang perubatan ya. Kalau bandingkan tahun 60-an 70-an susahnya kita nak jumpa. Tepat sekali Hajar, silakan. Dan saya gini doktor, selama saya menjaga suami di hospital lah lebih kurang dalam sebulan, saya tak pernah sekali pun pada doktor tu yang beragama Islam lah memberi salam kepada pesakit doktor. Baik dulu jawab pun gitu. Betul. Jadi saya patut terapkanlah nilai budaya bersalam ni kepada pesakit sekurang-kurangnya. Bila dapat salam daripada doktor ataupun jurawat, rasa lain juga dia punya aura dia tu. Betul. Ya, saya doktor ya, saya ingin bagi tahu je lah. Terima kasih Hajar. Assalamualaikum. Saya dah sebut sebelum ni 5S kita harus buat untuk dapat sifat tawaduk. Yang pertama, kita mesti senyum. Yang kedua, kita beri salam. Yang ketiga, kita sapa. Sapa maknanya tegur sapa. Dah makan ke? Datang naik apa? Kan? Yang keempat, sopan, lemah lembut dan santun, selalu mendahulukan orang lain. So kalau bayangkan seorang doktor atau nurse jumpa, senyum. Assalamualaikum makcik, apa khabar hari ni? Dah minum? Sedap ke makan pagi tadi? Kemudian kita nak buka baju dia, nak cek, minta maaf. Saya nak cek, kalau saya nak cek mata patient tu, terpegang kepala dia, minta maaf, pegang kepala makcik ke depan sikit boleh? Dan kalau kita sebagai doktor ni, kalau patient nak bangun kita, silakan dia. Itu benda-benda yang saya rasa kalau jadikan akhlak, Masya Allah, benda tu automatik. Dan saya menyerulah kepada semua doktor-doktor, insya Allah doakan saya dah dapat jemputan
nak berceramah di Hospital Serdang, di Hospital Kuantan untuk cakap pada semua para doktor. InsyaAllah, terutamanya doktor yang Islam, menjadi doktor mukmin, bukan doktor Muslim saja, insyaAllah. Alhamdulillah. Saya kira moga sampai kepada makluman oleh Prof bersama dengan pakar-pakar perubatan kita ataupun mereka yang pengamal perubatan khususnya di hospital dan sebagainya, lebih dekat dengan pesakit. Betul, merawat jiwa, bukan fizikal saja. Yang mengobatkan pesakit bukan kita, Allah mengobat dan juga pesakit itu sendiri. Jadi jadilah kita doktor yang humble, jangan sombong, insyaAllah. Kira kalau ikutkan kita kira ada di sekeliling ataupun dalam situasi tersebut, mudahnya nak dapat saham pahala. Subhanallah, saya kata senangnya hidup ni, bahagia dunia akhirat dengan hanya niat yang betul, fokus yang betul, tema kehidupan yang betul dan mencari keredaan Allah, mardatillah, insyaAllah. Ya, saya insyaAllah. Apa kita kembali untuk interaksi bersama pendengar waktu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Abdul Manan dari Pulau Pinang. Silakan Cik Abdul Manan. Jadi alhamdulillah Allah bagi kat saya apa yang saya mau, alhamdulillah Allah tunaikan. Tapi saya satu lagi masalah saya komunikasi. Di muka saya, face expression saya ni, apabila saya bagi instruction, saya bagi satu macam instruction, tetapi nampak ni sebagai bukan macam mana nak kata, macam instruction, maksudnya satu perintah. Jadi macam mana saya nak usaha supaya jadi first impression saya jadi hikmah dengan penuh kasih sayang, walaupun pada anak saya mereka pun terima dari saya punya instruction, tetapi dengan penuh macam sebagai instruction lah, perintah, mana gitu power something lah. So macam mana saya, walaupun saya alhamdulillah Allah bagi kat saya dapatlah berjaya naik sampai peringkat yang tertinggi, alhamdulillah. Tapi masalah sekarang ni ialah macam mana saya dan kawan-kawan saya ni nak ada komunikasi yang mana mereka rasa ni saya cinta pada mereka, sayang pada mereka, insyaAllah. Terima kasih Cik Manan. Okey, kita sebut tadi komunikasi ialah 7% perkataan, 38% intonasi, 55% fisiologi. Perkataan senang nak cari, intonasi mesti dilatih. So mulakan setiap percakapan macam senyum. Macam Fairuz kan boleh bercakap dekat dia tu senyum je. Sebab tu sedap dengar. Because senyum itu menyebabkan kita punya muka berlainan dan voice keluar berlainan. Dan fisiologi ni macam mana sistem kita berfungsi. Kita punya masa kita kejang atau tidak, kita punya jantung macam mana, kita punya rhythm otak macam mana, itu semua mempengaruhi. Jadi kalau kita dalam status yang sentiasa bersyukur, penuh kasih sayang, niat ingin menggembirakan orang, untuk menggembirakan orang kita harus gembira. Untuk kita harus gembira, kita fokus pada benda yang positif. Jadi kita tidak pernah buat rungutan, menyalahkan, salah macam mana, walau saya jam tu tadi pun saya bersyukur saja Faruz. Saya rasa tiada benda yang Allah buat yang tidak baik. Bila kita hidup dengan keyakinan bahawa semua ni Allah punya dan tidak satu sekelipan mata pun yang Allah tak izin, maka kita akan tenang. So bila kita nak suruh anak kita buat apa-apa pun, kita mesti tunjuk kasih sayang dulu. Dan kalau kita nak suruh buat benda tu, nak tegur orang pun, kita bukan tegur orangnya, kita tegur perbuatannya. Jadi kita mesti differentiatekan benda-benda tu. Sebab itu saya bersebut berapa kali, kasih sayang ni akan memberi satu emotional bank account yang sangat banyak. Kalau kita punya emotional bank account dengan anak kita banyak, kita cakap macam mana pun mereka tak kecil hati. Dan kalau account kita sikit, cakap sikit, dah kecil hati. So senang saja. Everyday kita masukkan kasih sayang dengan kita top up. Prepaid top up telefon kan. Kita top up dengan emotional bank account dengan kata-kata penghargaan, pujian, kesyukuran. Ya, saya terima kasih Prof. Jelas ya. Saya kira mungkin dapat dijadikan panduan kepada Cik Manan sendiri. Alhamdulillah ada kesedaran untuk mempraktikkan menambah kasih sayang dalam beliau berkomunikasi. Kembali untuk bersama talian 0362051500. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Makcik. Ni Maksum dah ajar Maksum di Pasir Betani. Ajar support je. Alhamdulillah Maksum dapat telefon 2 kali hari ni. Ya, syukur. Syukur. Ni Maksum nak tanya, Maksum dengan adik-beradik semua baik. Memang Maksum rapat lah. Yang masalah Maksum sekarang ni, Maksum nak cantumkan kasih sayang abang Maksum dengan adik Maksum yang bonsu. Maksum sedih. Maksum sayang dengan dua-dua, tapi abang ni
dia keras. Dia macam tak nak menerima adik punya kemaafan tu. Habis Maksum dah cuba dah selama 7 tahun ni. Ini yang selalu Maksum fikirkan. Bila Maksum kata abang mesti baik dengan adik sebab adik ibu tunggal. Dia kata kecilkan hati abang. Dia kata kau tak tahu, kau tak kena, kau tak tahu. Habis kata bang, Nabi pun maafkan adik dia bang. Lepas tu abang kena muhasabah, kita sembahyang. Kita buat benda-benda baik bang. Kita kena ikhlas. Ya, abang akan buat. Tapi bila Maksum tak ada dekat dia buat menyalam mesin lama balik lah. Jawab Maksum, insyaAllah. Saya teruskan. Tolong jawabnya, terima kasih. Terima kasih Haji Maksum. Okey, kita perhatikan. Bila berlakunya pergeseran adik-beradik ya, selalunya disebabkan oleh satu perkataan saja, satu insiden saja. Saya pernah kata Fairuz, katakanlah orang buat kita negatif, kemudian kita hidup dengan gambaran yang dia buat tu selama 5 tahun. Maknanya dia telah merompak umur kita selama 5 tahun, atau kita telah memberikan umur kita selama 5 tahun pada orang yang buat jahat pada kita. Saya dah kata, kita hidup ni, kita bersyukur setiap detik satu mukjizat daripada Allah, di mana subhanallah setiap detik mata kita nampak jantung berdegup, boleh bernafas, udara tak payah nak kotak, air ada minum. Manusia tak kawal air. Kalau manusia kawal air dan udara, kalau orang lawan dia habis, dia tutup semua air. Tapi Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Walau kita ingkar, walau kita tak solat, Allah tetap beri udara dan matahari dan air pada kita. Ya, jadi macam abang dengan adik ni, memang saya tahniah pada Maksum kerana mempunyai keprihatinan dan juga kebijaksanaan untuk membetulkan silaturahim, kerana kita tahu silaturahim inilah yang menolong kita kat titian sirat. Dan kenapa abang kata tak tahu? Jadi saya nak beritahu ini, kita hidup 2 jenis kesedaran, kesedaran ego dan nafsu, ataupun kesedaran ketuhanan, kehambaan pada Allah. Orang yang kesedaran ego dan nafsu ni, dia cepat marah. Kalau bercakap dia mesti betul. Kalau apa dia nak banyak. Kalau apa dia mesti nak lebih. Kalau apa dia sangat penting apa orang kata. Dia sangat penting tentang reputasi dia. Sangat penting tentang pangkat dia. Kalau kita ada macam ni, memang senang kena penyakit dan selamat datang kepada kanser. Minta maaf ya. Saya cakap awal-awal. Bukan saya kata orang kanser ada macam tu. Sebab kanser buah payudara, salah satu penyebab utama adalah kemarahan yang dipendam. Banyak wanita yang suami dia berkahwin kedua, lepas tu mula jadi kanser. Banyak pengalaman saya. Sedangkan orang kesedaran ketuhanan dan kehambaan ni, apa sifat dia Hairuz? Dia tak compete dengan orang. Dia sentiasa bekerjasama. Penuh kasih sayang, penuh kelembutan, sentiasa mencari kebaikan, sentiasa memperbetulkan diri sendiri, sentiasa murah hati dan sentiasa menerima manusia seadanya. Kalau abang ni fokus pada salah cakap sekali, tapi tak bayangkan masa kecil main basikal sama-sama, masa kecil kita makan nasi dari perut yang sama, masa kecil kita main ting-ting dan sebagainya. Cuba kenangkan zaman dulu. Cuba tengok gambar-gambar kita masa kecil. Balik pada zaman itu. Kita roh yang sama. Walaupun fizikal tubuh kita bertukar setiap 7 tahun, tetapi roh kita daripada lahir azali lagi, inilah roh yang sama. Inilah roh yang akan jumpa Allah satu hari nanti. Semalam saya mengebumikan mak tiri saya dalam kubur, dan masa tu tengok apa yang ada Harus. Ya, apa yang ada? Kain putih masuk liang lahat, tutup, taruh pokok, baca talqin, kami semua balik. Yang dalam kubur nak menghadap apa? 3 langkah terus marah buka, terus disoal. Cuba cakap dengan abang tu, abang bayangkan kalau abang mati hari ni, kalau silaturahim putus, macam mana nak lalu titian sirat? Sebut mati. Kita nak lembutkan hati orang, suruh pergi kubur dan sebut mati. Sebab tu Nabi bersabda, orang paling bijak orang yang ingat mati. Dan orang Islam yang paling bijak, dia akan bekerja seolah-olah kan hidup selama-lamanya, kerana nak dapat pahala dia tak fit tu. Tapi kalau dia nak buat ibadah macam nak mati esok hari, macam mana? Perhatikan macam mana hadis ni, dia kata dia tukar belief system tu, mengubah perbuatan kita. Bila kita percaya kita akan hidup selama-lamanya, kita tidak akan malas, akan bekerja pasal untuk mendapatkan keuangan dan kestabilan. Tetapi bila kita nak ibadah, kita bayangkan nak mati esok hari. Sedangkan manusia yang sama, tetapi untuk perangai yang berbeza, Tuhan suruh ubah minda kita ke arah kepercayaan berlainan. Kan lain hidup selama-lama dengan mati esok hari. Kenapa orang yang sama Nabi suruh fikir benda tu? Pasal untuk ibadah macam mati esok, supaya kita banyak bekalan akhirat. Bila kita nak hidup selama-lamanya, kita bekerja untuk dunia ni sebanyak mungkin supaya kita dapat manfaat pada orang. So sebab itu sistem kepercayaan, belief system, pemikiran, cara berfikir itu menentukan kebahagiaan seseorang. Wallahualam. Saya kira langkah yang diambilkan oleh Hajah seperti tadi, bagus mulia sangat. mulia. Tak semua yang sanggup sebenarnya untuk berhadapan kerana khususnya untuk dua beradik, walaupun dan saya kira dalam pertengkaran adik-beradik ni yang paling tersentuh kalau ada seorang ibu, masih ada ibu, dia lah yang paling terasa sekali. Allah, bayangkan kalau kita abang, kita pernah dokong adik kita kan,
kan. Pun dah tengok dia dilahirkan, masa dia balik, orang nak pinjam baby pun kita marah, nangis, sayang. Cuba bayangkan, balik semula, balik pada asal. Saya dah kata kita ni 3 jenis. 1, diri kita yang sebenar. 2, diri kita yang palsu, yang false, yang tidak benar, dan yang ketiga yang palsu. Yang tidak benar ni ego kita lah. Bila dah besar, dah ada pangkat, rasa kita besar sangat. Yang ketiga yang palsu ni, bila depan orang baik, dengan isteri tak baik. Sedang orang palsu ni orang yang banyak pakai topeng nak menutup kelemahan dia. Dia tidak ada apa-apa. Sebab tu saya kata orang yang terlampau menunjuk-nunjuk sebenarnya tak ada apa-apa. Orang cakap terlampau banyak sebenarnya tak tahu apa-apa. Sebab itu kita berhati-hati. Bila kita nak tambah hati orang, cuba banyak mendengar daripada bercakap. Sebab tu kadang saya jumpa orang dengar orang bercakap banyak, saya dah tahu dah mana orang tak ada apa-apa. Tapi kalau diam dengar orang bercakap, dia angguk, ini orang yang bijak, orang yang masa depannya cerah. So saya menyeru pada diri saya pun sama, dan adik-beradik saya, kalau boleh kurang bercakap, banyak mendengar. Tuhan pun beri 2 telinga 1 mulut. Ada sebab fizikal kita sendiri dah menghuraikan sebenarnya peranan kita sebagai manusia. Dan kita kembali berinteraksi pendengar kita talian waktu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, siapa di talian? Saya Ana. Sila Ana. Prof. Ya, Ana. Okey, Prof. Saya pun tak sangka dapat call. Apa sebelum tu saya nak cakap lah, saya memang adore lah Prof. Saya selalu baca Prof punya Facebook kan. Okey, lepas tu saya nak tanya Prof lah terus pada soalan kan. Saya nak tanya Prof, ada dua benda. Satu, dulu saya ada kawan baik kan. Lepas tu macam pendekkan cerita lah, saya ada kawan baik. Lepas tu saya baik juga dengan dia punya sepupu kan. And then after dia punya sepupu tu selalu lah mengadu masalah dia dengan kawan baik saya tu kan. And then saya selalu dengar masalah tu. So dia jadi macam saya pun ada perception yang negatif sikit lah dekat saya punya kawan baik tu kan. Kadang-kadang saya gerang, kadang-kadang mungkin salah saya juga kot saya adalah saya sakit sikit-sikit benda kan. Tapi saya tak ada niat pun nak bertopi kan. And then after that tiba-tiba dia ada satu malam tu saya tengok dia tulis dekat wall dia bukan-bukan kan. Saya macam terasa sebab dia tak cakap dengan saya semua kan. Lepas tu saya kaji-kaji, saya dapat tahu yang ada satu malam tu dia dengan sepupu dia, kawan baik dengan sepupu dia tu duduk dalam satu bilik. Dan entah apa yang dia orang bincang lah. Lepas tu dia terus dah tak cakap dengan saya. Tapi sepupu dia tu still dekat dengan saya kan. Masalah kedua lah. After dah 1 year pun dia still macam tu. Dia start block saya lagi dekat Facebook. Saya tak faham kenapa kan. And then masalah kedua, yang kedua, dekat Facebook kan ada ramai kan kawan-kawan yang macam add kan. Dulu saya macam selalu approve je siapa-siapa kan. Lepas tu bila saya tengok macam lelaki sangat selalu banyak komen kan, lepas tu saya terus block dia orang kan. Tapi apa salah ke tindakan saya tu, sebab macam ada sedikit rasa guilty kan. Tapi saya cakap dekat diri saya, buat apa saya nak, bukan saya nak putuskan silaturahim tu, tapi saya pandai memilih kawan, input dia. Kita jawab anak, kesian orang lain nak call. Sebab apa? Sebab tu lelaki kan. So macam lantak je saya kenal dia kan. Pandai, saya jawab. Kesian orang lain. Okey, tentang kawan dan sepupu. Mungkin Ana ni orang muda. Orang remaja muda ni dia selalunya sangat fikir apa orang kata. Ingat saya kata tadi, orang yang hidup dengan nafsu dan keegoan, dia sangat fikir tentang apa orang kata. Jadilah kita manusia yang ketuhanan punya kesedaran, di mana kita hanya mencari redha Allah. Dan kita jangan sangat terkesan dengan apa orang kata. Kenapa yang takut? Apa penting sangat orang kata ni? Kan kita mesti Allah kata. Kita nak mati esok sakatul maut, kawan nak tolong ke? Kat padang mahsyar nak bangkit sebelum, tak ada siapa Fairuz. Sebab itulah minta maaf Ana, mungkin saya dah tua macam ni, saya fikir nak beritahu Ana nasihat, tolong you must go to the fast lane of your life. Belajar dari pengalaman saya yang tak ada apa-apa ni. Saya pernah jadi macam Ana dulu, susah hati orang kata apa, semuanya tidak membawa hasil. Saya nak beritahu macam ni, kalau ada masalah apa-apa, kita kata kat diri kita, kalau saya lihat peristiwa ini 10 tahun akan datang, apa kan saya buat? Saya akan ketawa, bodohnya saya masa tu. Okay, so delete this from your life. Itu baik pada dua-dua. Dan bila orang nak mengumpat, sorry, tukar channel. Saya nak tukar orang, nak tukar frekuensi saya. Ingat, orang yang cakap tak elok sebenarnya dia banyak tak elok dalam dunia dia. Hanya orang tak bahagia yang tak boleh bahagiakan orang. Hanya orang yang bahagia boleh membahagiakan orang. So kita nampak orang jahat, bukan marah kita kesian kat dia kerana dia sedang memilih tiket untuk ke neraka. Wallahualam. Yang kedua, kalau yang add kawan ni, memang kalau rasa tak elok, kita boleh pilih kawan, mufarakah, boleh unblock saja. Dan hanya pilih, jangan jadi kita FOMO. Saya baca kat surat khabar, FOMO, fear of missing in action apa. Mesti nak buka Facebook tiap-tiap hari.
Pilih Facebook mana yang boleh memberi manfaat, yang lain kita unblock, dan kita mesti audit diri kita masa kita gunakan untuk move forward ataupun move backward. Kita sama ada bertambah baik atau bertambah tak baik. So siapa yang paling tak baik ialah orang yang semalam lebih baik pada hari ini. Wallahualam. Saya ada kata kunci daripada Prof yang paling kita ingat, saya nak bagi kawan lain, kena bagikan diri kita sendiri dulu. Kesian tengok orang tak baik. Kita kembali untuk bersama interaksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello, siapa di talian? Okey, saya Han daripada Johor. Han, apa khabar Han? Alhamdulillah sihat. Prof, saya minta maaf. Pertamanya minggu pertama sebab saya buat doktor menangis. And then minggu kedua saya bercakap macam tak nak berhenti. Jadi teruja sebab nak share kebahagiaan saya. Han banyak peminat sekarang, lebih daripada saya ni. Doktor, hari ini saya nak share simple words kepada semua pendengar IKIM yang insyaAllah saya istiqamahkan. Ayat tu simple saja, iaitu betulkan perkara yang biasa dan biasakan perkara yang betul. Tepat. InsyaAllah. InsyaAllah ini saya istiqamahkan. Hanya ini saja doktor buat hari ini, tak nak cakap panjang lebar lagi dah. Doktor, if you can do doktor, I can do it better doktor. Yes, of course. That's the way. InsyaAllah. That's our spirit. Doakan saya, InsyaAllah. Doakan rumah. Ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, perfect Han. Si Fairuz kesannya bila kita buat satu untuk benda kebaikan, Allah beri. Bila Han yang dapat hidayah, dia punya hidayah Masya Allah berlebih-lebihan daripada orang yang lain. Sebab tu Allah tak suka orang yang bertaubat. Saya kembali untuk, boleh juga kita pinjamkan semangat Han sebentar tadi. Kembali untuk interaksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Saya rumah ikut Melaka. Baik. Waalaikumsalam Cik Yaakob. Bercakap pasal kasih sayang tu. Saya rasa perkhidmatan kerajaan dah baik dah. Apa yang kata tak disalam tadi dia menyuruh. Jadi yang dah baik ni sebenarnya boleh tingkatkan. Kita nak cadangkan bahawa budaya swasta kerajaan. Bahawa budaya swasta kerajaan. Benda ni doktor akan cakap dengan patient. Cakap dengan patient. Di kaunter kerajaan. Kalau di swasta boleh kata terima kasih, Assalamualaikum. Bawa budaya swasta ke kerajaan. Alhamdulillah. Tepat sekali. Saya rasa KSN kita memang tekankan ini, dan saya rasa dalam proses sekarang ini, dan saya perhatikan banyak di government agency pun sudah mula melihat kepada human resource development dan juga personal and professional development. So insyaAllah saya take note, dan saya rasa policy makers pun ada yang mendengar. Kalau boleh kita nak terima saranan Cik Yaakob, insyaAllah. Saya kembali untuk pesan ringkas perkongsian kita bersama Puan Harlina Lebay Milin. Katanya, betulkah kasih sayang itu akan kekal bersatu dan padu dan bercambah jika harta pusaka diurus dan dimanfaatkan oleh mereka yang berhak, dan kesan di sebaliknya bakal terjadi. Jadi tolong mungkin Prof boleh jelaskan. Silakan. Tepat. Cakap tentang harta pusaka, saya pun ada pengalaman persendirian. Saya perhatikan kadang ada saudara kita yang tak tahu macam mana. Kadang mereka ni ada ilmu agama, tetapi walau mungkin ketamakkan harta dunia, mereka kadang swindle lah duit yang bukan tanah dia bagi anak dia, yang hak tak patut dapat. Tapi saya perhatikan orang macam ni, bila saya lihat dia punya kehidupan pun tak sebahagia mana. Jadi kelam kabut sampai anak cucu keturunan, sampai bila memang tak bahagia. Dan kita perhatikan pula orang yang masa muda banyak maksiat, ujungnya macam mana. Orang yang daripada mudanya penuh dengan kebaikan, keamanahan, semuanya macam mana. Jadi saya nak menyerulah, bila saya tanam orang meninggal semalam, dia tengok, bila kita kenang balik, kita dah kenal orang kita tanam tu kan, kita kenang balik masa zaman macam mana dia buat jahat ke dia buat baik. Ya Allah, ya Tuhanku, masa tu tak guna satu sen. Ya, sebab itu harta pusaka ni apa sangat. Dalam satu ayat, saya tengok ayat mana, di mana apabila langit pecah dan bumi bangkit semula, keluarlah emas, perak. Tuhan kata, inilah benda yang kamu bergaduh, putus silaturahim kerana benda yang kau ambil lah sekarang. Masa tu kita nak apa? Nak pergi pada Masya, nak bawa berlonggok-longgok emas, berapa kilo emas nak bawa. Sekarang ni kita emas satu cincin hilang pun kita macam nak mati. Tinggal satu waktu tak rasa apa-apa, cincin hilang, cincin emas, pergi bomo, pergi apa, rosak akidah, cari benda terlampau bergantung pada dunia. Sebab itu kita jangan bergantung. Tapi saya nak beritahu bagi orang yang ambil harta pusaka yang tak elok, tolong betulkan diri sebelum mati. Dan siapa yang kena ambil, redha. Kalau macam saya pun ada bahagian setengah tu orang ambil, tapi saya daripada awal saya memaafkan, saya redha. Saya yakin Fairuz, kalau hak kita halal, Allah tak izin orang curi. Sebab itu kalau kita, barang kita, jangan risau kalau kita hilang barang. Kalau hilang barang, maknanya bukan rezeki kita, ada benda tak halal, Allah bersihkan daripada kita. Dan kalau kita tertinggal barang, takut hilang, jangan takut, confirm tak hilang kalau rezeki halal. Kan senang?
Wallahu a'lam. Ya, saya. Ya, na'udzubillah pada sebenarnya telah terbukti mereka yang memang dapat dalam peringkat rezeki ni, kalau kita terambil hak orang lain, anak mereka jadi degil, melawan mereka, hidup mereka tak bahagia. Orang makin tua makin nak bahagia, ni makin tua anak makin melawan. Kesian orang macam ni. Menyusahkan diri sendiri. Saya kira itu berpunca daripada setiap individu lah. Rezeki tak halal. Ya, betul. Kembali untuk bersama dengan pendengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, siapa di talian? Terima kasih banyak kerana memberi peluang kepada saya untuk berkata-kata sepatah dua kata. Silakan, Tuan Haji. Apapun profesion rasmi kita, sama ada pegawai tinggi, kerajaan, doktor, guru, ustaz, ahli politik, ahli sukan, mereka stesen, pengamal media, pesara, kerja bank, ahli perniagaan, hatta menteri dan raja pun hakikatnya adalah majikan kita yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Bahkan orang yang tidak mempunyai pekerjaan pun dituntut bekerja untuk Allah. Betul, tepat. Tiap kita dituntut untuk bekerja membela agama Allah. Tepat. Menegakkan Islam dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, negara kita dan seterusnya seluruh alam. InsyaAllah kehidupan kita akan bertambah baik dan seterusnya menemui Allah dalam keadaan baik, insyaAllah. Terima kasih, Prof. Fairuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Tuan Haji yang wawasan akhiratnya sangat jelas sekali, dan beliau melihat kepada gambaran yang besar. Manusia ni selalunya susah hati kerana gambaran dia kecil. Sebab tu saya kata, kalau kita lihat gambaran besar, bayangkan kita naik macam angkasawan, nampak semua benda nampak kecil. Orang besar mana tak ada apa-apa. Semalam saya berceramah, saya kata gini, saya sebagai doktor, saya tahu apakah komponen dalam tubuh manusia. Bila kita lihat manusia, buang pangkat, buang title, profesor semua buang. Kita lihat tubuh manusia tu, dalam pundi kencing, najis air kencing. Dalam usus, najis. Selain daging dan tulang, apa beza kita dengan haiwan? Maknanya manusia tak ada apa-apa, seketul daging saja. Tapi yang membezakan hati yang bersih tu dan keimanan kita. Sebab itu kita jangan terpesona dengan pangkat yang diberi manusia. Kau terperhati betul-betul, Fairuz. Profesor, doktor tu, itu Fairuz, macam kita main anak-anak masa kecil, main rumah-rumah. Awak jadi mak, awak jadi ayah. Macam itulah kita kat dunia ni. Orang ni dapat pangkat ni, orang ni. Yang beri pangkat tu manusia. Kenapa kita terpesona dengan pangkat manusia beri? Kita nak pangkat yang Allah beri pada kita. Kita nak terkenal di makhluk di langit ke tu makhluk di bumi. Banyak orang sangat terkenal di makhluk di bumi, tapi makhluk lain seorang tak kenal dia. Ada orang pula di langit kenal dia, malaikat kenal dia, di bumi tak kenal dia. Kita nak kalau biar dua-dua, supaya bila kita terkenal di muka bumi Allah, kita mempunyai peluang untuk berdakwah pada orang, dan at the same time dengan berdakwah tu menyebabkan kita terkenal di makhluk di langit. Macam Tuan Haji kata tadi, kemajikan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada code of conduct, kita ada KPI kita, kita ada juru audit kita. Banyak orang ada kerja juru audit tapi diri sendiri tak audit. Itu ya muhasabah dia kita. Wallahu a'lam. Tentang wawasan kehidupan kita sebenarnya. Dan untuk bersama interaksi 0362051500, saya kembali bersama dengan Prof. Siti Talian. Waktu ni Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita bersama dengan siapa? Saya Puan Linda. Saya nak tanya dengan Prof. Sila Puan Linda. Sila Puan. Bapa untuk saya, dia ada kencing manis lah. Sekarang masa dia mengalami kabur lah. Dia cakap kan, dia bawa teksi, dia cakap dia nak tukar cermin mata. Apa yang mesti saya nak sarankan dekat dia, doktor? Dah jumpa pakar mata belum? Dah jumpa pakar mata belum? Tak ada. Dia tak ada pergi hospital. Oh, kena pergi. Sebenarnya apabila orang kencing manis, mereka harus pergi jumpa doktor mata, kerana apabila orang kencing manis yang tidak kawal, kemungkinan mereka untuk buta 25 kali ganda. Kalau kita kencing manis, gula kita tinggi, kita dapat kerosakan dalam salur darah di mata, buah pinggang dan saraf. Sebab itu orang lelaki yang kencing manis dia tinggi,
mata akan jadi buta kalau tak kawal, buah pinggang boleh rosak, sebab tu kena dialisis, dan saraf pun kaki akan kebas, so sedang kena potong kaki, dan bagi lelaki akan hilang sifat kelelakiannya. Sebab itu kalau mata dikelabu, bawa ke pakar mata, mungkin perlukan rawatan laser, dan juga bila kita lihat gambar retina kita yang teruk akan memberi motivasi kepada mereka untuk mengawal makanan mereka. Saya tahulah memang orang rakyat Malaysia ni kita suka pada makanan. Kita bangga dengan makanan yang kita ada, tapi kita bangga dengan makanan sedap, bukan makanan sihat. Berapa orang daripada orang yang cuba industri makanan kita, dengan sebab makanan ini kita memberi kesihatan kepada negara, meningkatkan produktiviti, tak ada. Kita semua makanan berlemak dan sebagainya. Maknanya orang yang membina industri makanan tidak koordinat dengan orang kesihatan, berlawan sama dia. Yang makanan buat orang sakit, yang hospital tolong rawat. Mana tidak ada sistem holistik yang mengajar manusia mencegah dan menjaga kesihatan dan mengawal kesihatan mereka. Dan ada orang dia salahkan isteri dia. Saya jadi gemuk dan kencamanan pada isteri saya masak sedap-sedap. Siapa yang buat pilihan, siapa buat keputusan? Wallahualam. Siapa yang bising kalau makan tak sedap hari tu? Betul. Kita juga betul. Dan bersama dengan interaksi, kita ambil peluang dan ruang dengan masa yang ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sorry, saya Ana tadi, doktor. Ya, Ana. Saya dengar yang doktor jawab tu kan. Ya. Macam hari tu dah 1 year lebih saya redha dengan apa yang berlaku. Ada semua lah Tuhan ada saya kan. Cuma masalah ni sekarang saya nak tanya doktor satu je, masalah dia macam saya dah pernah cuba dia minta maaf kat dia hari raya tu, minta maaf, tapi sampai sekarang dia tak pedulikan saya. So apa yang doktor buat apa yang boleh kita lakukan? Ana, saya nak tahu kalau dia tak ada dalam hidup Ana, tak ada nak hidup ke? Dan notice perkataan Ana suka sebut masalahnya. You see what you are focusing on. So maksudnya kan doktor selalu putuskan silaturahim tu untuk tulisan dekat TPNC, right? Tu maksudnya bukan you buat, dia buat. Maksudnya yang putuskan dia. You dah minta ampun, you dah tak ada kesan dah. Selesai. Ana fokus pada apa yang betul dalam hidup Ana. Cuba fokus pada kesihatan, ekonomi, bersyukur, cari tiap hari bangun. Apa saya nak bersyukur hari ni? Bukan apa yang salah. Kemudian hidup kita jangan duk pandang orang. Apa-apa berlaku, pandang, memperbetulkan diri kita. Kita betulkan dunia dalaman kita, dunia luaran, confirm betul. Ini undang-undang. Okey, nak? Okey. Kesian dia. Kembali insight berikutnya. Assalamualaikum. Jarang sikit saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Okey, boleh. Saya Khairul, buat panggilan daripada Taman Sarah Damai. Ya, Cik Khairul, sila. Okey, betul-betul saya nak cakap banyak terima kasih kepada doktor dan perkongsian ilmu tu tadi, baik daripada orang kata radio dan juga melalui Facebook doktor sendiri lah. Okey. Dalam masa yang sama terima kasih kepada isteri saya kerana setiap kali pada hari Rabu jam 10 pagi dia sentiasa akan saya ingatkan saya. Okey. Dan sekarang ni pun saya duduk angkat untuk dengar setiap penyampaian doktor tadi lah. Cuma dekat sini saya ada 2-3 perkara yang nak saya sampaikan. Yang pertama ni tadi doktor, macam mana saya orang kata sebagai ketua keluarga tadi nak mendidik anak-anak yang kadang-kadang sedikit fikir. Dan saya terpanggil dengan doktor yang tak nampak langsung kemarahan tu tadi. Tak nampak kemarahan. Dan mana kadang-kadang kita ni bila sedikit dengan orang kata kedegilan anak-anak ni tadi kita cepat orang kata sedikit meninggi tu orang. Jadi saya kata kenapa saya tidak diberi orang kata kesabaran yang tinggi seperti mana doktor selalu sampaikan dalam mendidik anak-anak tadi. Dan yang kedua doktor, ini semalam lah perkara yang baru berlaku semalam ni, yang mana saya membawa anak saya baby ni tadi untuk mendapatkan rawatan. Jadi saya sedikit terpanggil kat sini kan di mana etika sebagai seorang nurse lah tadi. Yang pertama tu tadi bila mana saya minta untuk percepatkan sikit, saya minta tadi dia kata tak boleh sebab mengikut prosedur lah. Sedangkan kami datang memang dah awal pagi sebab dalam masa sama untuk mengejar nak ambil anak yang masih sekolah tu tadi tapi bila mana ada seorang lagi dengan Chinese datang dengan melenting-lenting yang bising-bising apa semua kan, dan diberi perhatian terlebih dahulu. Yang mana orang kata macam ada double standard kat situ. Betul. Dan yang kedua ni pula tadi saya kurang tenang bila mana kita bercakap dan dia bercakap dengan kita ni tadi dengan mulut mengunyah cinggam ni apa tu, saya nakkan yang wajar kata kan. Jururawat ni? Jururawat. Dan minta maaf doktor, saya bukan nak orang kata pertikaikan. Ini hospital kerajaan ke?
dia saya, betul. Jadi kita tak nak saya kata saya berunding cari satu pada orang lain, tapi kesilapan tu 3 pada saya tadi. Saya tak nak macam tu. Okey, saya jawab. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Cik Khairul seorang yang sangat berbudi bahasa, tahniah, mungkin dibesarkan dalam environment yang lemah lembut. Sebab tu lemah lembut dia. Saya rasa dia muda pada saya, tapi masa saya umur macam dia tak lemah lembut macam ni. So tahniah, you are very far ahead. Okey, didik anak-anak macam ni. Baru tadi saya tengah mengajar postgraduate di UKM. Saya tunjuk gambar orang tu di mana masalah mata dia. Mata dia tu teruk kan, ada parut dan sebagainya. Budak umur 7 tahun. Itu saya tanya doktor tu, siapa ada anak kat sini? Semua angkat tangan. Berapa orang daripada kita bersyukur anak kita sihat hari ni? Berapa tak bersyukur anak kita normal hari ni? Berapa orang bersyukur anak kita tak hilang, tak dicolik? Semua terdiam. Kita sibuk fokus anak marah, nakal sikit kita marah. Baru tadi saya terima Facebook, orang tulis kat saya nak jawab tak sempat, minta maaf. Facebook jangan tanya soalan banyak, saya tak sempat nak type. Dia kata anak dia 5 tahun, cubaan dia anak degil. Saya mula kata anak dia cubaan, kan anak dia berapa tahun? Rupanya baru 5 tahun, Fairuz. Dah stres pasal anak tak dengar cakap dia. Subhanallah. Kita tahu budak 5 tahun belum ada akal. Dia ada programming 0 hingga 7 tahun tu bergantung pada kita. Jadi kalau perangai anak tak elok, nak salah anak ke salah kita? Anak tengok perangai siapa. Jadi kalau anak kita nakal, kita nak betulkan anak ke nak betulkan diri kita? Anak itu buah kita, akalnya kita. Kalau buah rosak dekat pokok, nak betulkan buah kan nak betulkan akar. Banyak ibu bapa menyalahkan anak, menyalahkan orang, tapi tak menyalahkan diri. Sebab tu betulkan diri kita untuk sabarkan anak kita. Cuba tunjuk macam mana kita layan isteri kita, macam mana kita layan dengan kedai. Anak kita perhati interaksi kita dengan orang luar. Kalau kita kasar dengan orang, dia akan ikut. Jadi jangan cerita pasal anak tak elok, malu diri sendiri. Betulkan diri sendiri dan dunia kita akan betul. Yang kedua, memang saya simpati, mungkin insya-Allah jururawat ni mungkin kurang pengetahuan, kurang mendengar, dan saya nak tanya semua orang. Kalau berjumpa orang tanya, rancangan TV apa dia tengok, itu confirm menunjukkan status minda. Adakah mereka fokus pada untuk memperbaiki diri? Jadi orang yang makan chewing gum, yang kasar dan sebagainya, dan dapat reaksi pada orang menjerit-jerit itu, sebenarnya satu benda yang tak betul lah. Kita harap pihak berwajib akan mengambil tindakan atas benda ni. Saya tak ada kuasa. Cadangan saja. Okey, dan tempoh berbaki untuk mereka yang ingin interaksi. Saya berkatnya betul waktu ni. Assalamualaikum. Hello. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Pada lantai. Silakan. Cik Sani, ya? Salam, Cik Sani, silakan. Saya nak ni tentang mak dengan adik ni. Dia apa? Suka rahsia, ada rahsia dengan suami dia orang lah. Ada rahsia apa tu? Macam ada duit dia simpan, dia rahsiakan apa semua. Ada. Tujuan dia untuk apa duit kebaikan agaknya, nak pergi Mekah agaknya. Tak tahu lah, tapi boleh kira macam rahsia macam tu. Boleh? Saya jawab nanti. Okey. Yang pertama, memanglah kadang-kadang kita ada suami yang tak pandai menjaga kewangan. Kalau dapat duit banyak, nanti pergi belanja tempat lain. Jadi isteri kadang simpan duit tu, dan saya memang ada pengalaman. Ada saudara saya yang disimpan duit suami dia beri, dapat beli tanah. Dia dah tua, kaya sendiri. Dia yang bahagia. Dan rahsia ni saya rasa dari segi keuangan isteri, sebenarnya isteri ada hak untuk duit dia. Dia tak perlu beri duit daripada suami kan, pasal dia belanja, tapi kan nak beri tu murah hati dia. Rahmat dia dapat. Tetapi berahsia pada saya tak ada apa-apa. Bergantung pada duit tu dia buat apa. Kalau duit tu benda yang tak elok, kita tak ada. Tapi kalau untuk tu, saya rasa Cik Sani tak ada masalah. Wallahualam, saya bukan tahu sangat. Tapi yang saya setakat logiknya, sebagai wanita, bila kita ada duit yang suami beri untuk rumah tangga kita, dan kita cermat, kita mungkin jaga sebagainya, dan duit tu hak kita, tak apa. Itu kesejahteraan bersama. Masa depan nanti suami akan perlu. Ya, saya kira pemanggil terakhir yang dapat kita raikan pagi ni. Assalamualaikum. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Salam. Saya anak. Saya nak tanya macam saya ni anak ada yang sebelum perempuan 9 tahun, yang kedua lelaki 7 tahun. Saya tahu saya memang dah dulu kan kita didik anak kita marah-marah adik kan. Jadi dia bila dia marah adik tu, dia follow saya lah. Dia tahu lah.
So macam mana saya nak membetulkan balik? Boleh. Saya. Bagus. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak orang yang mula berubah sekarang. Saya cakap dengan orang sekarang, kalau kita buat tak elok, kan, jadi puan dah sedar, tak apa, kita boleh buat perubahan. Umur 7 tahun dan 9 tahun masih lembut, boleh melentur buluh daripada rebungnya lagi. So cuba cakap dengan anak-anak, nak beritahu, bila kita, anak ni bagus, kita tengok, katalah kita suka tengok TV, drama, bila tak elok, apa kita buat? Jangan buat macam tu, nanti masuk neraka. Siapa yang kasar, api neraka ni panas. So cuba masukkan sistem akhirat dalam anak-anak kita. Dosa, pahala, syurga, neraka tu pun boleh. Contohnya macam kita lalu kereta tol anak kita. Ada orang smart tag, ada orang touch and go, ada orang kena queue. Wah bang, orang smart tag ni, orang yang dia tak payah berhenti laju. Pasal masa dulu dia banyak buat kebaikan. Dia cakap lembut. Mana kita cuba ambilkan realiti di dunia, tamsilkan dia pada realiti di akhirat. So bila anak tu nampak, oh macam tu ke, nanti abang nak tak dekat akhirat nanti orang semua line up panas-panas, kita terus masuk fast lane, nak tak? Tapi nampak macam macam cakap lembut. So siapa dapat lembut dapat pahala. Abang dapat duit, suka tak? Suka. Tapi duit ni sekejap dia boleh mati, tak ada dah, tapi pahala ada. So cuba masukkan ke akhiratan. InsyaAllah subhanallah, kita ni jangan fikir logik saja Fairuz. Apa kita buat, kalau Allah nak tolong, subhanallah, yang buka hati anak kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat kita nak suruh didik anak kita kerana Allah, bukan kerana malu kat orang, bukan. Saya nak buang budaya ni. Apa orang kata, delete daripada sistem kita. Malu kat orang, buang daripada sistem kita. Sentiasa apa Allah kata. Allah redha. Dan ingat pilihan raya kehidupan dia sebut, iman ke nafsu, dosa ke pahala, syurga ke neraka, taat ke maksiat, Allah redha, Allah murka. Dan ingat kita masih hidup ni kerana kasih sayang Allah. Jadi jangan lupa beri kasih sayang yang sama kepada orang yang kita jumpa hari-hari. Dan selalu kita perhati orang Melayu, kau jumpa kan, peluk kan, peluk, cium sana, cium sini. Tapi dengan kasih sayang atau tidak, kita boleh tahu sama ada orang tu betul atau tidak. Sebab itu kita buat apa-apa bekerja dengan hati dan jiwa. Cakap dengan orang dengan hati dan jiwa. Melayan suami dengan hati dan jiwa kerana Allah, bukan untuk mendapat kasih sayang suami. Sebab itu saya kata, kalau orang yang hidup dia bangun hari ni, dia kata, apakah saya nak bersyukur, apakah yang betul, apa saya boleh manfaatkan orang, apa saya boleh memperbaiki diri saya, settle hidup dia. Tetapi kalau dia bangun pagi tengok title surat khabar, siapa yang salah buat apa, tengok blog mana, itu kita tahu ke arah mana yang mereka pergi. Sebab tu saya kata, bercakap dengan orang 5 minit dah tahu masa depan di dunia akhirat. Wallahualam. Terima kasih Prof. Itu saya kira merungkai ataupun menyimpulkan apa yang bakal kita sampaikan. InsyaAllah pemanfaat yang kita kongsikan sepanjang tempoh pertemuan Islam itu Indah edisi hari ini. Pertemuan kita bakal kembali pada minggu hadapan. Walau bagaimanapun, mereka yang tertangkanya untuk ulangan kita 1 pagi nanti.